Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billah. ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Kita sampai muka surat 27. Muka surat 27. Untuk jimat masa, saya akan baca terjemahan hadis, kemudian saya akan buat huraian insya-Allah. Baik, kita terus tengok muka surat 28. Terjemahan hadis ni tentang tajuk Nabi Ibrahim alaihi salam berbohong 3 kali. Itu tajuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berbohong kecuali pada 3 perkara sahaja. 2 perkara pada zat Allah Azza wa Jalla, yakni berbohong berkaitan persoalan ketuhanan, iaitu firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 98. Nabi Ibrahim sebut, Inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Dia tak sakit pun, tapi dia kata dia sakit, dia bohong situ. Dan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 63, iaitu ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan berhala yang terbesar ini yang melakukannya. Dia hancurkan berhala. Kemudian bila orang tanya dia, memang orang tuduh dia lah. Sebab dia tak pi pesta menari minum arak. Dia tak pi, dia beralasankan, ini saqim, saya sakit. Maksud dia saya sakit tu sakit hati. Tengok orang buat maksiat sakit. Sakit hati, bukan sakit badan ni. Jadi dia bukan tipu. Dia menggunakan uslub pendekatan tauriah. Tauriah ni nampak macam tipu, tapi sebenarnya tak tipu. Saya sakit, sakit hati. Bila dia hancurkan berhala, dia tinggal kapak di atas berhala yang paling besar. Orang tuduh dia, A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kaukah yang buat semua ni, hancur berhala ni, kaukah? Memang dia lah. Tapi dia jawab, bal, bahkan berhala yang terbesar ini yang melakukannya. Begitu. Bukan dia tipu tak.
ayat dia ni ada koma. Bahkan orang tanya, kaukah yang hancur berhala? Bila dia jawab bahkan tu, makna dia mengaku. Kemudian dia buat ayat lain pula. Bal tu bahkan. Kabiruhum hadha, inilah berhala yang paling besar. Tapi mereka yang tertipu dengan cara cakap dia. Mereka ingat dia kata bahkan berhala besar inilah yang melakukannya. Baik. 2 kali dah bohong. Seumur hidup dia hanya bohong 3 kali. Kali ketiga. Kali ketiga, iaitu ketika Nabi Ibrahim dalam perjalanan bersama Sarah. Mereka berdua sampai di suatu tempat. Tempat ni Mesir. Dia sampai Mesir. Dia dengan isteri dia Sarah pergi ke Mesir. Sampai di suatu tempat, dekat perkataan satu tempat tu dhabit Mesir, negara Mesir. Yang diperintah oleh seorang raja yang sangat kejam. Dia ada banyak raja, semua Fir'aun, semua gelaran Fir'aun. Fara'inah, Fir'aun. Semua kejam. Sejak zaman Nabi Ibrahim lagi, Fir'aun ni kejam. Fir'aun dia bukan nama, dia gelaran kepada Raja Mesir. Banyak Fir'aun tu, Fara'inah, beberapa orang Fir'aun. Yang paling jahat sekali Fir'aun zaman Nabi Musa AS lah. Zaman Nabi Musa tu hak paling jahat sekali. Semua jahat. Nabi Musa tu dia nak bunuh anak laki Bani Israel, dia bunuh habis. Kecuali Nabi Musa yang Allah selamatkan. Dan dia mengaku Tuhan. Itu paling jahat sekali. Yang tu nama dia Ramsis Al-Thani, Ramsis kedua. Hak lain-lain tu, Fir'aun lain pun masing-masing ada nama. Fir'aun gelaran raja, bukan nama raja. Nama dia lain-lain. Yang zaman Nabi Musa nama Ramsis kedua. Begitu. Jadi Nabi Ibrahim dengan isteri dia Sarah, mereka berjalan rihlah ke Mesir. Nanti saya akan cerita, saya akan baca habis ni dulu, saya akan cerita. InsyaAllah. Lalu raja mendapat maklumat bahawa sesungguhnya di sini terdapat seorang lelaki bersama seorang perempuan yang terlalu cantik menawan. Sarah lah. Nabi Ibrahim dengan Sarah. Sarah cantik sungguh, lawa. Raja itu pun segera menghantar seorang utusan untuk bertemu Nabi Ibrahim. Utusan itu bertanya, siapakah perempuan ini? Nabi Ibrahim berkata, perempuan ini saudaraku. Nabi Ibrahim tak kata my wife. Dia kata my sister. Saudaraku atau saudariku. Jadi bila Nabi Ibrahim cakap macam tu, dia macam berbohong lah. Tapi ini pun bohong yang tak dosa. Betul lah, kita orang Islam semua bersaudara. Piramli kata mohong sunat. Kalau dia cakap betul benda, nanti raja tu akan bunuh dia. Jadi dia tak mau habaq kata saya suami, perempuan ni isteri saya hak cantik ni, my wife, isteri saya. Dia kata my sister, saudari saya atau saudara saya. Tak salah cakap macam ni. Untuk selamatkan diri, bohong yang dibolehkan. Bohong yang diharuskan. Lagi pula, memanglah kita orang beriman, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman, semua bersaudara macam adik-beradik. Jadi dia tak berbohong. Walaupun macam tu, 3 kali dia bohong. Dia kata dia sakit, dia tak mau minum arak, menari, sembah berhala. Yang kedua, dia macam menafikan dia yang hancurkan berhala. Dia kata tanya berhala hak besar tu lah. Pasal kapok ada atas bau berhala besar tu. Yang ketiga, orang tanya ni siapa perempuan ni? Dia kata saudaraku. Dia tak kata isteriku. 3 kali dia cakap bohong seumur hidupnya. Tak pernah dia bohong. 3 kali ni je. Itu pun bohong yang diharuskan. Bohong yang dibolehkan. Di akhirat nanti bila kita jumpa Nabi Ibrahim, kita minta syafaat dia. Dia tak berani nak bagi syafaat. Kerana dia ingat-ingat balik, dia biasa bohong 3 kali. Dia takut Allah murka ke atasnya. Walaupun bohong itu bohong harus. Piramli kata bohong sunat. Tapi dia seriau. Dia kata aku biasa cakap bohong dulu. Macam mana aku nak tolong hampa? Nafsi. Aku tolong diriku sahaja. Hampa pergi dekat Nabi Musa.
Lepas tu pergi kat Nabi Isa, lain kali baru kita pergi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim menghampiri Sarah, isteri dia, dan berkata, "Wahai Sarah, di atas muka bumi Mesir itulah, di tempat Mesir ni tidak ada orang yang beriman selain kita berdua saja. Aku dengan hang je beriman. Jadi aku saudara hang lah, kita sama-sama beriman, orang beriman bersaudara. Utusan raja itu bertanya kepadaku tentang kamu, hubungan aku dengan kamu. Lalu aku memberitahunya bahawa engkau adalah saudaraku." Jangan pecah tu. Benda ni jangan pecah. Oleh itu janganlah engkau mendustakan perkataanku itu. Nanti masuk dalam, kalau raja tanya, hak di luar tu laki tu siapa? Habang saudara juga. Jangan duk habang kata suami. Sagi kantoi. Jadi dia pakat siap-siap dengan Sarah, dia bisik. Kalau masuk dalam orang tanya aku siapa? Habang saudara. Jangan duk habang suami. Kemudian Sarah dibawa masuk menghadap raja tersebut. Raja bertindak melulu. Ni raja galak. Kita tak tahu nama dia apa. Dia, gelaran dia Fir'aun. Nama betul dia Raja Galak. Itulah. Raja Gatai. Nama betul wallahu a'lam. Raja ni dia tengok Sarah comel. Dia tengok Sarah cantik, dia kira nak peluk lah. Dia nak cabul Sarah. Dia tak boleh kawal nafsu dia, dia kira nak peluk Sarah. Melulu tu, raja bertindak melulu menghampiri Sarah untuk memeluknya. Tiba-tiba tangannya menjadi kaku. Tak boleh nak peluk. Tangannya menjadi kaku. Krem lah. Tak boleh nak peluk. Rupa-rupanya Sarah ni dia ada baca satu doa. Doa ni elok orang perempuan baca. Doa keselamatan. Orang nak peluk ke, orang nak cabul, na'udzubillah, orang nak rogol ke, baca doa ni. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni dan mengijazahkan kita kepada kita doa Sarah. Elok orang perempuan baca, orang lelaki pun baca lah, mana tahu kok perempuan gila mana kan nak main peluk kita kan. Peluk-peluk dia petangkap gambar. Allah, viral pula dah. Jadi ada satu doa. Jadi raja ni tangan dia jadi kaku. Dia kata, tolong berdoa kepada Allah agar aku kembali sembuh. Aku berjanji tidak akan mengapa-ngapakan kamu. Kata raja itu kepada Sarah. Sarah pun berdoa kepada Allah dan tangan raja dapat bergerak seperti biasa. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Sarah ketika menghadap raja. Raja ingin memeluknya. Ketika itu Sarah sempat berwuduk. Kita tak tahulah wuduk dia macam mana. Kalau wuduk cara kita ni lambat lah, nak basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Raja nak peluk, kalau duk wuduk macam kita ni tentulah lambat. Mungkin syariat dia ada wuduk yang boleh skip, wuduk dengan cepat, basuh tangan saja ke, ataupun tayammum, ambil debu, sapu muka, sapu tangan sikit tu. Wallahu'ala, kita tak tahu. Yang penting Nabi kata Sarah ni sempat berwuduk sebelum raja nak peluk dia. Dan Sarah berdoa yang bermaksud, doa ni ada sini. Doa ni tuan-tuan tengok muka surat 27 bawah sekali. Ajak anak-anak dara kita baca doa ni. Muka surat 27 bawah sekali. Ambil tang. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayyal kafir. Sampai tang kafir tu je doa Sarah. Sarah doa, ya Allah, sekiranya aku benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku sentiasa memelihara kemaluanku melainkan untuk suamiku, maka aku memohon padamu ya Allah, janganlah engkau berikan kemampuan kepada si kafir ini untuk mencabul diriku. Tiba-tiba raja itu rasa tercekik. Dia baca doa ni, mula-mula tangan jadi kaku. Kemudian dia rasa macam ada orang cekik dia. Malaikat lah cekik dia tu. Dia rasa dia tercekik. Bukan takat tercekik, dia terangkat, dia terapung. Badan raja ni terapung sampai kaki duk kodek tu. Kaki duk menggeletar. Kesakitan. Seolah-olah macam ada malaikat angkat baju dia, cekik. Angkat, terangkat.
Pelik. Sarah pun tengok, pelik. Oh, hebat doa ni. Allahumma in kuntu. Baca doa tadilah. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Kita tak payah ubah doa ni. Tengok raja tu jadi macam mana. Tiba-tiba raja itu rasa tercekik sehingga kakinya menggeletar kesakitan. Dalam keadaan itu, Sarah berkata, Sarah pun takut juga. Kalau raja ni mati, nanti orang tuduh dia bunuh raja. Dia nak keluar, nanti pegawai-pegawai istana akan hukum dia. Sarah pun kata, sekiranya dia mati, tentu orang akan berkata, akulah pembunuhnya. Lalu Sarah mendoakan kesihatan untuk raja itu. Setelah sembuh, raja itu masih hendak memeluk Sarah lagi. Berapa kali dah? Kalau ikut ni 3 kali lah. Tapi riwayat ni kata kali kedua. Kalau kita campur semua, 3 kali. Tiba-tiba beliau rasa tercekik seperti tadi atau lebih sakit lagi. Dia berkata, berdoalah kepada Allah. Aku berjanji tidak akan mengapa-ngapakan kamu lagi. Sarah pun berdoa dan raja kembali sembuh. Kemudian raja memanggil para pengawal dan berkata, sesungguhnya perempuan yang kamu bawa kepadaku ini bukan seorang manusia. Dia adalah syaitan. Raja kata Sarah syaitan. Sebenarnya siapa syaitan? Raja tu lah syaitan. Dia nak cover macho lah. Dia kata perempuan ni, hak Sarah ni, dia ni bukan manusia, dia syaitan. Kemudian raja memberi hadiah kepada Sarah, iaitu hambanya yang bernama Hajar. Ini yang kata inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan itu ada kemudahan. Masuk, orang nak rogol, keluar dapat seorang hadiah dari raja. Yang tu nama Hajar. Hajar ni dia orang Mesir. Kaum Qibti. Kaum Qibti. Sarah ni Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri. Isteri dia yang pertama Sarah tu Yahudi lah, Bani Israel. Isteri kedua dia Hajar. Nanti jadi hamba, lepas tu dimerdekakan. Sarah yang cadang kepada Nabi Ibrahim, kahwinlah dengan Hajar ni, dia bagus, dia rajin. Jadi Hajar hadiah daripada Raja Mesir kepada Sarah. Maka Sarah membawa Hajar bertemu Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang salat hajat. Doa dekat Allah supaya Allah selamatkan isteri dia, tak kena rogol. Nabi Ibrahim duduk tengah sembahyang hajat. Nabi Ibrahim membuat isyarat tangan. Tanyalah tu perempuan mana pula tu? Isyarat tangan. Isyarat yang tidak membatalkan solat sebab tak cakap. Buat satu isyarat, tanya ni perempuan mana? Lebih kurang macam tu lah. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang solat. Nabi Ibrahim membuat isyarat tangan yang membawa makna, siapakah perempuan ini? Apa yang telah berlaku kepada kamu? Buat isyarat tangan. Sarah menjawab, Allah telah membatalkan perancangan si kafir yang kejam itu pada lehernya. Dan dia memberikan hadiah seorang khadam bernama Hajar. Kemudian Abu Hurairah berkata, itulah ibu kamu wahai bangsa Arab. Daripada Hajar itulah. Kemudiannya nanti akan dibawa tinggal di Mekah bersama anaknya Ismail. Duduk di Mekah, ada cerita Zamzam apa semua. Kemudian berkahwin dengan kabilah Jurhum dari Yaman. Dan terbentuklah Arab Quraisy. Daripada Hajar itulah dapatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab Quraisy. Arab paling mulia. Keterangan, Islam mengharamkan pembohongan kecuali dalam beberapa keadaan, antaranya untuk menyelamatkan diri dari dibunuh atau dicederakan oleh orang jahat, seperti yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS dalam peristiwa di atas. Kita juga melihat betapa kuatnya tawakal Nabi Ibrahim dan isterinya kepada Allah Ta'ala. Mereka berdua memanjatkan doa kepada Allah dan yakin
Allah bersama dengan mereka dalam kesusahan itu. Allah pasti menolong para nabi dan kekasihnya dari kalangan para awliya dan salihin. Hadis di atas juga menunjukkan bahawa harus menerima hadiah dari seseorang yang zalim dan kafir. Boleh. Selagi mana kita tidak yakin hadiah itu dari sumber rezekinya yang haram. Tak payah tanya lah. Orang bagi ambil je lah. Tak payah duk siasat. Boleh ambil. Kalau kita tahu rezeki dia tokey judi, dia jual arak, pendapatan dia 100% haram, yang tu tak boleh lah kita ambil. Selain itu, dibenarkan juga bercerita kelebihan diri kepada orang lain. Macam Sarah dia cerita kelebihan dirinya atas dasar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk menunjuk-nunjuk dan berbangga dengan kelebihan yang ada. Ia dinamakan dengan istilah at-tahadduts bi ni'matillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi habis dulu hadis tu dengan keterangan dia. Sekarang saya nak cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ada dua gelaran. Yang pertama, Nabi Ibrahim ini digelar sebagai Al-Khalil atau Khalilullah. Ibrahim Al-Khalil, atau kita boleh sebut Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Pasal apa dia dinamakan kekasih Allah? Pasal Allah sayang dia. Dalam Quran, Allah sebut nama Nabi Ibrahim ni dalam 25 surah. Sayang. 25 surah ada sebut nama Nabi Ibrahim. Dan jumlah tu surah 25. Kalau dibilang nama Nabi Ibrahim dalam Quran, ulama membilang ada 69 kali Allah sebut kisah dengan nama Nabi Ibrahim AS 69 kali dalam 25 surah. Tu kata Allah sayang. Kalau sayang ni dia banyak sebutlah. Man ahabba syai'an kathura min zikrihi. Siapa sayang sesuatu, dia akan memperbanyakkan sebut. Kalau tuan-tuan sayang Nabi, tuan-tuan selawat kat Nabi, banyak-banyak sebut nama Nabi. Isteri sayang suami, duk sebut nama suami. Suami mati pun duk ulang sebut. Man ahabba syai'an, siapa yang sayang sesuatu, kathura min zikrihi, dia akan banyak menyebut dan mengingatinya. Allah sayang Nabi Ibrahim ni kerana Allah uji dia dengan beberapa arahan, semua dia buat. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah, Ibrahim itu Allah ujinya dengan beberapa arahan yang berat, tapi semua dia buat. Dia taat. Dia tidak menentang Allah. Dia patuh semua arahan walaupun zahirnya berat. Sembelih anak, berat, sembelih anak. Pisah anak dengan isteri duduk di Mekah. Dia kena balik Palestin dengan Sarah. Terpaksa bertahun-tahun. Bila Allah izin, dia boleh ziarah. Di tempat yang tidak ada air, ghairi dhi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau tanam sawi pun tak hidup. Tanam kacang bendi pun tak hidup. Tak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim kata, tak apa, labbaik. Saya patuh arahan. Labbaik. Bukan la baik dulu jahat. Labbaik tu makna, ana muqimun ala ta'ati. Yes, bos. Kau suruh aku apa pun, wahai Tuhan, aku patuh. Banyak arahan-arahan yang berat. Jadi itu dia, Allah sayang dia, Allah gelar dia Khalilullah. Itu satu gelaran. Gelaran yang kedua, Nabi Ibrahim ini juga disebut Abul Anbiya, bapa Nabi-Nabi. Bapa Nabi-Nabi, bapa kenabian. Lepas Nabi Ibrahim tu, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, semua anak beranak dia. Semua. Kalau kita sebut Nabi Isa, dia pun cucu cicit Nabi Ibrahim. Nabi Musa, cucu cicit Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad, Nabi yang minhum man qasasna alaik, ada Nabi yang kita tahu namanya. Wa minhum man lam naqsus alaik, ada Nabi yang Allah tak cerita. Nabi-Nabi yang mastur, yang kita tak tahu. Kalau kita baca mungkin disebut.
ada nama Nabi Syamuel, ada Nabi nama Yusha' bin Nun. Semua tu cucu cicit titir jalur keturunan Nabi Ibrahim. Maka dia dipanggil Abul Anbiya, bapa kenabian atau bapa kepada semua nabi-nabi hak bawah-bawah dia. Tengok, dia ada anak nama Ishaq. Dengan Sarah dia dapat anak Ishaq. Dia dapat Ishaq ni 14 tahun lepas dia dapat Ismail. Dengan Hajar dapat anak nama Ismail. Kemudian bila dapat anak, Sarah ni dia macam cemburu. Dia rasa, tak tahulah, saya nak cerita pun tak tahu. Dia rasa macam tak sedap hati. Dia rasa macam nak marah-marah dekat Hajar. Dulu baik. Bila Hajar beranak, dia rasa macam dia ialah merendah diri, dia tak dapat anak, dia emosi dia terganggu. Maka Allah suruh tak boleh duduk sekali. Memang kahwin ni mana boleh duduk sebumbung. Tak boleh, kena ada rumah asing. Maka Allah suruh Nabi Ibrahim bukan takat duduk rumah asing, duduk negara asing. Sarah di Palestin, Hajar dan Ismail bawa jauh ke Hijaz, ke Mekah, pergi tinggal sana. Pergi tinggal betul balik dengan Sarah. 14 tahun lepas Ismail dapat Ishaq. Dua-dua Ismail, Ishaq. 14 tahun. Kemudian, maknanya beza umur ni macam Nabi Ishaq setahun, Nabi Ismail 15 tahun. Gitulah. Nak dapat Nabi Ishaq tu dah, Nabi Ismail dah besar dah. Tingkatan 3. Dia ni setahun, dia ni umur 15 tahun. Dua-dua anak lelaki Nabi Ibrahim AS. Baik, Nabi Ibrahim ini Allah Ta'ala cerita dalam surah Baqarah saja ada 15 kali nama dia. Ulama-ulama tafsir ni dia bilang. Tu kata tadabbur bilang. Ada 15 kali. Surah Baqarah saja 15 kali. Surah-surah lain lagi berlambak 69 kali semuanya. Dalam surah Baqarah Allah Ta'ala cerita Nabi Ibrahim ayat 124. 124 surah Baqarah. Allah cerita yang bina Kaabah tu Nabi Ibrahim. Dia dengan anak dia, Ismail. Lepas sambil-sambil bina Kaabah, setiap ketui batu yang ni peletak, mereka tak henti-henti dua beranak ni baca doa. Tiap-tiap satu ketui batu baca doa. Doa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ismail tolong pasing bata dekat Nabi Ibrahim, tolong kerat buat 4 segi, bagi kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meletak di atas Kaabah buah simen apa semua berpelekat. Bila dah tinggi tak boleh nak naik, maka Allah suruh Nabi Ibrahim pijak maqamu Ibrahim seketui batu yang sampai sekarang ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Sarah melahirkan Nabi Ishaq ke? Ya, Ishaq. Ishaq tu dapat anak Yaqub. Allah janji dekat Nabi Ibrahim, Sarah akan dapat anak. Allah bagi nama Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan Allah kata, satu hari nanti kau dapat Ishaq. Dari Ishaq kau akan dapat Yaqub. Aku janji, aku panjangkan umur kau sampai kau sempat dapat lihat cucu anak Nabi Ishaq, iaitu Yaqub. Nabi Ibrahim ni tak tahu umur dia ratus tahun jugalah. Allah janji, Allah nak tunjuk kat dia cucu. Anak jadi Nabi, cucu tu besar nanti jadi Nabi, iaitu Nabi Yaqub. Lepas Yaqub, Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim tak ada tengok. Tak ada tengok. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim tak sempat tengok. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Dalam surah Baqarah saja ada cerita ni. Dan Nabi Ibrahim pesan dekat anak-anak dia, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tu kita duk dengar hari Jumaat tu. Tu wasiat Nabi Ibrahim kepada banihi, anak-anak dia. Jangan kamu mati illa wa antum muslimun. Melainkan kamu mati sebagai orang Islam. Saya ada senarai lah sikit surah Baqarah saja. Ayat 258 ada cerita Nabi Ibrahim lagi. Iaitu dia berdebat dengan raja yang zalim, raja yang mengaku Tuhan, Namrud atau Namruth. Raja ni kata, saya boleh hidupkan orang, boleh matikan orang. Nabi Ibrahim kata,
Allah Tuhanku hidup dan mematikan. Raja ni kata, tak, aku pun boleh. Oh, Nabi Ibrahim kata, kalau macam tu, Tuhan aku menerbitkan matahari daripada timur, menenggelamkan daripada barat. Kalau kau Tuhan, kau terbitkan matahari daripada barat. Raja pun mati akal. Akhirnya raja kira nak bunuh dia lah. Dia dibunuh ni pasal raja bertengkar dengan dia. Raja tak menang. Yang kedua, kerana dia menghancurkan berhala. Cerita dengan Namrud ni di Iraq. Nabi Ibrahim ni asalnya orang Iraq. Lepas tu dia berhijrah ke Palestin. Di Palestin dia bawa bininya berjalan rihlah ke Mesir. Di Mesir, sabab musabab dapat Hajar. Kemudian lepas Hajar dapat anak, dia pergi ke Mekah pula. Jadi itulah perjalanan hidup Nabi Ibrahim min Palestin, dari Palestin ke Al-Ardil Muqaddasah, ke bumi suci. Al-Ardil Mubarakah Al-Muqaddasah, ke bumi suci, bumi yang penuh berkat, iaitu bumi Palestin. Dan kawasan sekitarnya, Syria, Lebanon, Jordan, semua tu dipanggil Al-Ardul Mubarakah Al-Muqaddasah, bumi berkat, bumi suci. Begitu. Pergi duduk sana dengan Sarah. Dan dia pergi dia pergi ke Palestin tu 3 orang. Dia dah kahwin dah. Dia, isteri dia yang beriman Sarah, dan dia bawa anak menakannya iaitu Lut. Lut ni anak menakan Nabi Ibrahim. Lut anak menakan Nabi Ibrahim. Sebahagian ulama tafsir kata sepupu, tapi yang lebih tepat anak saudara Nabi Ibrahim. Lut tu nama dia Lut bin Aaron ataupun Aaron. Aaron lah kalau bahasa kita kan. Lut bin Aaron, Aaron bin Azar, bukan Aaron bin Aziz. Aaron Aziz tu lain. Lut bin Aaron bin Azar. Nabi Ibrahim pun bin Azar. Jadi dia pak penakan kepada Nabi Lut. Jadi dia bawa anak penakan dia Lut bersama Sarah. Mereka berhijrah dengan arahan Allah. Duk di Iraq tak boleh buat apa arah. Duk di Iraq, Azar tu sendiri sembah berhala, buat berhala. Azar ni siapa? Ada 2 pendapat ulama. Kita sebut dua-dua. Ada yang kata ayah kandungnya, dan ramai juga yang kata bapa saudaranya. Wallahu alam, kita tak pasti dalam bab tu, kita tak perlu masuk dalam-dalam. Di Palestin, dia tak ada tempat. Sampai dia dibakar di Palestin tu, di Iraq dia dibakar. Dia dibakar oleh Raja Namrud, tapi tak terbakar pun. Sebab api itu Allah perintahkan, kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Selamat dan sejukkan Nabi Ibrahim. Okey, daripada Iraq pindah pergi Palestin. Ada sekali tu dia pergi Mesir. Pialah rihlah, berjalan dengan isteri, melancong. Bawa isteri pergi tengok-tengok kok ada peluang dakwah di Mesir kan. Tapi jumpa raja tu dapat Hajar. Okey. Kemudian daripada Palestin ke Mekah. Tinggal anak dengan isteri di Mekah. Ada cerita Zamzam, ada cerita bina Kaabah, ada doa sambil letak batu, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sampailah kita duk baca. Saya antara doa yang saya suka baca dan insya-Allah tak tinggal lepas sembahyang tu, doa tu lah. Doa Nabi Ibrahim AS. Minta Allah Ta'ala, ya Allah kau terimalah amalan kami ni. Ni kami bina Kaabah ni. Kaabah ni memang ada sebelum Nabi Adam lagi. Tapi ingat, waktu Nabi Nuh tu kau banjir, reban, hancur Kaabah. Jadi Nabi Ibrahim membina semula. Tapak dia ada, bim dia ada. Wa idh yarfa'u, Nabi Ibrahim penaik tinggi. Dia meninggikan semula Kaabah. Tapak-tapak kesan tu adalah Nabi Ibrahim bina semula. Begitu. Itu cerita dengan Namrud di Iraq lah. Kemudian bila dia duduk di Palestin, dia pernah tanya Allah dengan satu doa dia, ayat 260 surah Baqarah. Kalau kita nak hurai semua satu Quran tu memang banyak lah, 69 kali. Saya ambil surah Baqarah aja. Ayat 260 Allah Ta'ala cerita Nabi Ibrahim pernah doa, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tolong tunjuk ke aku
Macam mana kau hidupkan makhluk yang dah mati? Dah mati dah, Allah boleh bagi hidup balik kan? Macam mana? Tolong tunjuk. Allah Ta'ala tanya, awalam tu'min, hey Ibrahim, tak percaya kah? Nabi Ibrahim kata, qala bala, percaya, beriman. Tapi walakin liyatma'inna qalbi, saja nak tengok supaya iman saya ni lebih kukuh. Nak bagi hati saya ni tenteram. Nabi Ibrahim minta Allah Ta'ala tunjuk. Bukan pasal tak beriman, tak percaya. Pasal nak tambah iman. Iman ni, kita mengaji, kita percaya. Takat ilmu, beriman ilmu. Dia nak tengok dengan mata. Tengok dengan mata. Ainul yakin. Yakin peringkat ilmu, nak naik kepada yakin peringkat melihat. Allah Ta'ala kata tak apa. Khudh arba'atan minat tayr. Kau tangkap 4 ekor burung. Burung apa pun kita tak tahulah. 4 ekor, kau semelih, kau potong 4 ekor burung, kau cincang. Lepas tu kau letak atas bukit. Ni di Palestin lah, letak atas bukit ni, letak atas bukit ni, tak campur aduk burung ni 4 ekor ni, potong, letak atas bukit. Lepas tu kau panggil burung. Contohlah katakan merpati, mai. Panggil burung. Burung tu akan jadi balik. Dah potong, dah cincang dah. 4 ekor burung tu, dia akan bercantum balik, dia hidup balik. Allah tunjuk dekat Nabi Ibrahim. Masya Allah, subhanallah. Itu ada cerita dalam surah Al-Baqarah. Baik, waktu dia duduk di Iraq, dakwahnya tak dapat tempat. Mereka sembah berhala. Berhala patung-patung Namrud tu. Mereka juga sembah kawakib. Bintang, matahari, bulan. Dia pun duduk sembah macam tu. Dan dia yang last kali tu, mereka bakar dia lah. Mereka bakar dia. Kerana dia menghancurkan berhala, dia berdebat dengan raja, tak boleh jadi orang ni, mereka bakar dia. Tapi Allah selamatkan dia. Allah selamatkan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim berzikir ketika dilempar dan juga dia jatuh dalam api. Dia mengamalkan satu zikir, iaitu dalam Quran pun ada zikir ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita baca tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sayyiduna Abu Hurairah kata, inilah zikir yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila tengok tentera Ahzab mai punya ramai nak lawan tentera Nabi di Madinah. Nabi korek parit, tapi tengok mereka ramai dengan senjata yang hebat. Nabi kata, hasbunallah, cukuplah Allah untuk kita, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pertolongan. Ini Nabi Ibrahim. Tadi kita kata Rabbana taqabbal minna, tu doa dia. Yang ni pun doa dia, zikir dia dalam dilempaklah api. Nabi Ibrahim menjunjung semua perintah Allah. Allah suruh sembelih anak, sembelih. Allah suruh tinggal anak, tinggal. Dan Nabi Ibrahim juga, Allah suruh dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Allah suruh dia khitan. Khitan ni itulah potong sunat tu. Kan? Allah suruh dia berkhitan. Nabi-Nabi sebelum dia tak berkhitan. Dia pun tak tahu khitan tu. Umur dia 80 tahun dah. Baru Allah suruh dia khitan. Kalau orang lain umur 80 nak potong, malu kat orang. Menyebai awak, tak suruh kecil-kecil dulu. Orang melawak kata kalau dah tua-tua, lihat nak potong pun payah, lihat. Kena guna apa? Gaji enjin lah, apalah tu merapu lah tu. Lihat lah tua. Tapi Nabi Ibrahim tak cakap banyak. Dalam Sahih Bukhari disebut, ikhtatana Ibrahimu alaihi salam. Nabi Ibrahim menjunjung perintah Allah. Dia khitan, dia potong dia punya dia potong dia punya sendiri. Yang geribet tu dia potong sendiri. Dia potong. Umur dia waktu tu wahwa ibnu thamanin, umur 80 tahun dah. Dia tak kata awak tak suruh dulu-dulu, tua dah baru nak kena kat ni apa. Dia tak cakap macam tu. Dia potong. Umur ibnu thamanina sanah, 80 tahun. Bil qadum. Bil qadum ni kalau kita tengok hadis ada 2 cara sebut. Satu bil qadum, satu lagi sebut bil qaddum. Bil qaddum. Nabi Ibrahim diperintahkan potong, bukan potong berhabis, potong kulfah, kulit depan tu, Angry Bird. Betul lah Angry Bird.
Potong umur dia 80 tahun. Dia potong tu kalau bil qadum, tanpa syaddah, bil qadum, dia potong menggunakan alat yang tajam. Pisau hak tajam tu. Pak bagi. Mukjizat Nabi lah. Dia baca-baca doa ludah-ludah sikit lega kot. No? Mukjizat lah. Tapi potong. Tak teragak-agak, potong-potong. Bil qadum menggunakan alat pemotong yang tajam. Pisau hak tajamnya. Ada riwayat lain baca macam ni. Bil qaddum. Ada syaddah. Qaddum. Yang tu merujuk kepada tempat. Dia sunat tu di mana? Satu kampung nama Qaddum. Kampung ni di Palestin. Iraq habis lah. Dia dah hijrah ke Palestin. Kampung tu nama Qaddum dalam daerah atau dalam bandar Nablus. Nablus. Kalau tengok Palestin, dia ada Gaza, dia ada Kudus, Tel Aviv apa tu kan. Dia ada satu bandar nama Nablus, ada bandar nama Haifa. Saya pun tak pernah sampai Palestin, saya duduk jiran. Saya duduk Syria. Syria tu termasuk dalam kawasan yang disebut Al-Ardul Muqaddasah Al-Mubarakah, tanah berkat suci. Alladhi barakna haulaha, yang kami berkati sekeliling Palestin, iaitu Syria, Jubnan, Jordan. Alhamdulillah. Tapi tak pernah sampai Palestin. Teringinlah nak pergi ziarah, nak pergi ke sana melihat tempat-tempat bersejarah ini. Baik, sampai sekarang tempat tu nama Kafru Qaddum. Jadi boleh jadi dua-dua ulama gabungkan. Dia potong guna pisau hak tajam, Qaddum, dan tempat tu nama Qaddum. Kafru Qaddum nama tempat tu. Kufru Qaddum dalam daerah Nablus. Nablus tu nama tempat lah. Macam saya, mahat saya ni di Kota Aur dalam daerah Kepala Batas. Gitu. Okey. Hak di Mesir kita baca dah tadi. Jadi Palestin, Iraq ke Palestin, Palestin ke Mesir, dan balik-balik Palestin, Palestin pergi pula ke Mekah. Itulah perjalanan dia, berapa negeri dia duduk pindah randah tu, no? Iraq, Palestin, Mesir, patah balik Palestin, Mekah. Mekah tinggal anak. Sekali-sekala dia pergi ziarah. Pergi ziarah ni, kalau ikut kitab Isra' dan Mi'raj yang disusun oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kitab yang berjudul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa nama kitab tu? Kitab yang berjudul Khairil Bariyah. Kitab tu, kitab Isra' Mi'raj lah. Dalam kitab tu cerita Nabi Ibrahim AS, dia duduk pergi ziarah anak dia di Mekah. Al-Anwar Al-Bahiyah atau nama kitab. Fi Qissatil Isra' wal Mi'raj li Khairil Bariyah. Kitab Al-Anwarul Bahiyah. Al-Anwarul Bahiyah. Nabi Ibrahim duk pergi ziarah anak dia di Mekah. Dialah rindu ke anak pi. Dia naik buruk. Bukan Nabi Muhammad. Sebelum tu Nabi Ibrahim duk naik dah buruk. Dari Palestin ke Mekah naik buruk. Kenderaan Nabi Ibrahim pergi balik. Okey. Banyaklah cerita Nabi Ibrahim ni waktu anak dia kecil-kecil dulu, dah boleh jalan, umur 10 tahun macam tu, Allah suruh dia sembelih anak. Sembelih anak, tapi pisau tak makan. Tak putus, tak luka. Yang tu Allah nak ajak melalui cerita Nabi Ibrahim ni, Allah nak ajak innamat ta'thir lillah. Kuasa yang boleh ubah hanya milik Allah. Ta'thir yang memberi bekas. Kalau terjemah dalam kitab Tauhid, bahasa lama-lama dipanggil memberi bekas. Maknanya yang boleh ubah Allah saja. Daripada kita hidup nak jadi mati, Allah. Daripada leher anaknya elok nak bagi putus, Allah. Pisau tidak boleh memutuskan. Api tidak boleh menghanguskan. Yang bagi hangus Allah, yang bagi putus Allah. Itu cerita dia. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam Quran, Nabi Ibrahim ni,
dia mengajak akidah kepada kita. Nabi Ibrahim, dia ajak akidah kepada kita melalui kata-kata Nabi Ibrahim. Melalui pengalaman hidup Nabi Ibrahim, pisau tidak memutuskan, api tidak membakar. Itu pengalaman hidup dia. Daripada kata-kata dia, dia ta'lim al-aqidah as-sahihah. Dia ajak kita akidah yang betul. Tuan-tuan boleh tengok ayat Nabi Ibrahim pernah sebut allazi khalaqani. Dialah Tuhan yang mencipta aku. Daripada tak ada, yang bagi ada Allah. Fahuwa yahdin, yang beri hidayah pun Allah. Dia cipta aku, dia bagi hidayah kepadaku. Wallazi huwa yut'imuni, dia yang bagiku kenyang. Makan tidak mengenyangkan. Yang bagi kenyang siapa? Huwa yut'imuni. Dia bagiku makan, dia bagiku kenyang. Ada orang makan tapi tak kenyang. Ada orang tak makan tapi boleh kenyang. Kenyang itu dia yang bagi. Ini akidah. Wa yasqin, hilang dahaga dia juga. Air tidak menghilangkan dahaga. Dia yang bagiku hilang dahaga. Air sebagai satu nikmat pemberian Allah. Dahaga, daripada dahaga nak tukar sifat kepada hilang dahaga, dia belaka. Wa idza maridtu, apabila aku sakit. Tang sakit ni Nabi Ibrahim sandar dekat diri dia. Dia tak kata apabila dia memberiku sakit. Adab cakap lah. Adab cakap. Apabila aku sakit, fahuwa yashfin, dia yang bagi sembuh. Daripada sembuh nak bertukar jadi sakit, dia. Daripada sakit nak bertukar kepada sembuh, dia. Daripada hidup kepada mati, dia. Semua dia. At-ta'thir, yang bagi ubah. Sekarang saya duduk, sekejap saya berdiri. Siapa yang bagi saya berdiri? Allah. Ni ulama tauhid kata, cincin dengan jari ni, siapa yang bagi gerak cincin? Bukan jari. Jari ni Allah bagi gerak, cincin ni pun Allah bagi gerak. Kita kata mengaji tauhid dalam-dalam lah. Kalau Allah izin jari bergerak, jari boleh bergerak. Allah tak izin cincin bergerak, jari gerak, cincin tak gerak. Pelik tak? Hak dia. Allah boleh buat jari kamu bergerak, tapi cincin jangan bergerak. Tak ke pelik? Jari gerak, cincin tak gerak. Kita selalu tengok kalau jari gerak, automatik cincin gerak. Tak. Allah boleh kontrol. Allah boleh bagi dua-dua ni tak bergerak. Gerak diam, hak milik Allah. Sakit sembuh, hak Allah. Harakah ni, gerak ni. Ni lenduk sengap, tiba-tiba gerak. Siapa bagi gerak? Allah. Dia mengajak akidah kepada kita. Seolah-olah dia nak bagi tahu, aku biasa masuk api, tapi Allah tak bagi hangus, aku tak terbakar. Api dia tidak boleh membakar, melainkan semua kerja Allah. Dia semua sebab musabab. Biasanya api itu panas. Biasanya kalau buh pisau tang ni, dalam tafsir sebut, dia asah tu 7 hari, dia duk asah bagi tajam tu. Tajam sungguh. Kalau kena ni memang zat putih. Tapi tak putih, dia sembelih Ismail. Ayak tidak menghilangkan dahaga. Allah yang bagi hilang. Makanan tidak mengenyangkan. Sakit, sembuh, semua hak Allah. Wallazi yumituni, yang mematikan aku. Daripada kita duduk hidup, tukar status kepada jadi mayat, mati. Dia. Thumma yuhyin, bila jadi mayat, kemudian dia juga yang menghidupkan. Allah belaka. Kesimpulannya, ayat Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan semua kerja buat kamu pun dalam ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, makna wa amalakum. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah cipta kamu dan semua amal kamu itu pun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nak cerita Nabi Ibrahim lah ni. Panjanglah kalau nak cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni muka dia mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis tentang Isra' Mi'raj, Nabi cerita beberapa orang Nabi. Saya nak petik. Nabi kata, aku melihat Nabi Musa. Macam mana Nabi Musa? Nabi Musa ni dia badan dia besar sasa seperti Shanu'ah, satu bangsa di Yaman, badan besar-besar.
Siti Hajar tahu tak anaknya akan disembelih? Tahu. Siti Hajar tahu. Nabi Ibrahim bagi tahu. Nabi Ibrahim bagi tahu, kemudian Sarah kata, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu, pergilah kamu, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Begitu juga Nabi Ibrahim nak tinggal ni apa pun, Sarah pegang baju. Tanya nak pergi mana? Nabi Ibrahim kata nak balik Palestin. Tinggal kami sini kah? Ya. Allahu amaraka bihadza. Allah ke suruh buat ni? Nabi Ibrahim kata, bala. Ya, Allah yang suruh. Sarah relax je. Sedih memang sedih kena tinggal. Dia kata, idzan la yudayyi'una Allah. Allah tidak akan mensia-siakan kami. Okey? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia jumpa Nabi Musa. Nabi Musa berbadan sasar seperti orang Yaman yang besar-besar, iaitu kabilah Shanua. Kemudian Nabi Ibrahim kata lagi, aku jumpa Nabi Isa bin Maryam. Orang yang mirip dengan Nabi Isa ni, kata Nabi, ada seorang sahabat Nabi itu muka macam Nabi Isa, iaitu Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, orang Taif. Dia ni dulu ketua Taif lah yang menentang Nabi apa semua, jahat. Kemudian dia masuk Islam. Nabi kata muka Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, dia ni ra'aitu bihi syabahan. Dia ni mirip dengan Nabi Isa. Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Siti Hajar, Ustaz, bukan Sarah. Ya betul, Siti Hajar mak kepada Nabi Ismail. Dia tahu anak dia nak kena sembelih apa semua, dan mereka redha terima hukuman Allah. Redha terima hukuman Allah. Kemudian Nabi Ibrahim kata, aku melihat lagi Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh dekat Baitul Ma'mur. Aku jumpa Nabi Ibrahim. Aku bagi salam dekat dia, dia jawab salamku, dia kata marhaban. Tu kalau tetamu mai kita kata apa? Marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban tu memang welcome lah, you are welcome. Marhaban bibnin wa nabiyyin, selamat datang putraku dan seorang nabi, iaitu Nabi Muhammad, putra kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni, dia muka dia, فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ. Nabi kata, muka Nabi Ibrahim aku tengok macam muka aku. Hak orang duk cerita ni, hak orang duk bercakap ni, muka macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim muka macam sahibukum. Hak duk cerita ni lah muka macam Nabi Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim mirip Nabi Muhammad. Nabi Isa mirip Sayyidina Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Kemudian Nabi kata ada lagi, aku melihat Jibril rupanya seperti Dihyah al-Kalbi. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jibril pula muka macam Dihyah al-Kalbi, seorang sahabat Nabi yang handsome. Ustaz, ada sebab ke kenapa disebut nama Nabi Ibrahim dalam selawat? Selawat Ibrahimiyah tu pasal Nabi Ibrahim kirim salam. Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh, Nabi Ibrahim duduk dekat dengan satu tempat nama Baitul Ma'mur. Nabi tak tahu kata tu Baitul Ma'mur. Nabi tengok malaikat masuk ramai dalam tu. Dalam kawasan Baitul Ma'mur tu ramai malaikat duk masuk. Nabi tanya Jibril, ni apa ni, nama apa tempat ni? Jibril kata ini namanya Baitul Ma'mur, bertepatan dengan Kaabah Baitullah di bumi. Maknanya kalau jatuh seketui batu tu memang kena Kaabah. Baitul Ma'mur ni tempat sembahyang malaikat, dan malaikat akan tawaf di situ setiap hari, harian. Jumlah malaikat yang masuk 70,000 orang masuk. Lepas tu mereka akan tak dapat peluang kedua dah. Bila mereka masuk, mereka buat ibadat tawaf, mereka keluar, tak ada dah peluang kedua. Kita kalau pergi umrah boleh pergi banyak kali, pergi haji pun ada duit boleh pergi banyak kali. Jadi malaikat duk tunggu turn tu ramai tu. 70,000 masuk, dah keluar. Esok orang lain, malaikat lain pula 70,000. Dan di situ Nabi Ibrahim alaihissalam kata kat Nabi Muhammad, tolong kirim salam aku kepada umatmu. Maka kita membaca selawat Ibrahimiyah itu dikira menjawab kembali salam Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim pesan kat Nabi Muhammad,
ajak umat kamu ni tanam pokok dalam syurga, iaitu dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebut macam tu, tumbuh satu pokok dalam syurga. Tanam banyak-banyak, buat estate dalam syurga. Okey, banyak lagi. Kalau saya nak cerita ni banyak lagi. Tengok-tengok jam 6 suku dah. Cerita Nabi Ibrahim ni sangat banyak lah dalam Al-Quranul Karim. Adab dia dengan ayah dia, dia sebut ya abati, ya abati. Dia sebut macam tu dengan ayah dia, dengan penuh lemah lembut. Dakwah kepada ayahnya ataupun pak menakannya dipanggil uslubul khitab, cara bercakap bimuntahat tahabbub, sehabis-habis kasih tu, ya abati tu. Wal isfaq, kasih dan kasihan. Kasih lain, kasihan lain. Wal hudu, dengan penuh ketenangan dia cakap dengan ayah dia. Wal bir, dan cara cakap tu menunjukkan dia anak yang berbakti. Tapi ayah dia berkerah, ayah dia lawan dia, tak mau beriman, nak sembah berhala juga. Ayahnya mati, atau ayah penakan dia, ikut khilaf ulama, meninggal dunia dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Esok kita sambung. Di akhirat nanti Nabi Ibrahim akan jumpa Azar ini dan menyesal tidak ada guna lagi di akhirat. Azar dilempar ke dalam api neraka. Kita berhenti dekat ni dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Selamat menyambut tahun baru ma'al hijrah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habis dah habis.